Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Namanya kita sama-sama afakan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ni kita masih lagi diberi kesempatan, diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu walaupun secara alam maya ini yang telah pun kita lalui beberapa lama tempohnya, dan penting alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan majlis ilmunya dan mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan insya-Allah urusan akhirat juga. Muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni kita masih lagi akan bincangkan berkenaan dengan metodologi qiraat Abu Amr yang merupakan imam yang ketiga dalam susunan nama-nama imam qiraat, melibatkan riwayat Ad-Duri dan riwayat As-Susi. Dan pertemuan ini adalah merupakan sesi yang ke-6 ataupun pertemuan yang ke-6. Sudah kita bincangkan 5 sesi sebelum ini dan malam ni kira sesi yang terakhir untuk metodologi qiraat Abu Amr insya-Allah. Jadi kita akan selesaikan, mungkin di sana ada lagi yang tak disentuh tapi tidak banyak, dan secara dari segi fasih huruf memang kita tak bincangkan dalam metodologi ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melalui talaki dengan syekh, masyayikh ataupun dengan guru masing-masing insya-Allah. Boleh dengar dengan baik walaupun Ustaz macam tak dengar sangat apa yang Ustaz cakap kerana hujan dah makin lebat, ya. Okey. Boleh dengar suara Ustaz Okey Ustaz, alhamdulillah. 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 Suara hujan pun tak boleh dengar, suara hujan. Boleh? Macam terketuk-ketuk sikit. Okey. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada bab yang ke-12 tentang naqal, ya? Tentang naqal. Dalam qiraat 10 ini, imam yang banyak dibaca dengan naqalnya ialah riwayat Warash lah, ya, riwayat Warash. Imam-imam yang lain ada sedikit sebanyak, ataupun kita kata ada yang lebih kurang 2-3 tempat, ada yang setempat dibaca dengan hukum naqal. Tapi yang banyaknya ialah riwayat Warash. Jadi untuk Abu Amr ini kita akan tengok dekat mana tempat yang dibaca dengan naqal, ya, bagi Abu Amr. Naqal seperti yang dah dijelaskan juga sebelum ini, maksud kepada naqal ialah memindahkan baris hamzah kepada huruf mati yang terletak sebelumnya. Itu definisi kepada naqal, ya. Dan kalau kita katakan bincang pasal Warash pun definisi yang sama. Bincang pasal Qalun pun definisi sama. Bila sebut pasal naqal, adalah sesuatu yang dipindahkan, iaitu baris. Dan baris yang dipindahkan itu biasanya ambil daripada baris hamzah.
dipindahkan pula kepada huruf yang sebelumnya. Sebelumnya huruf tu mati. Biasa tak dipindahkan ke huruf selepasnya, tapi dipindahkan ke huruf sebelumnya. Itu definisi kepada naqal. Ya. Dalam qiraat Abu Am, untuk naqal ini dibaca dengan naqal ialah kalimah daripada surah An-Najmi ayat yang ke-50. Adanil ula. Bagi bacaan Hafs, baca macam tu. Adanil ula. Ya. Itu Hafs. Jadi bagi Abu Am, dinaqalkan baris hamzah kepada lam. Serta diidghamkan tanwin adan ke dalam lam. Ada dua perkara di situ. Satunya hamzah tu yang baris depan tu dipindahkan baris tu kepada huruf lam. Yang asalnya lam tu mati. Adanil. Mati lam tu. Tapi sekarang ni dah jadi berbaris. Lu. Lu dah jadi berbaris. Di baris depan. Dan sebelumnya ada tanwin. Tanwin yang mana tanwin ini dimasukkan ke dalam lam ataupun kita kata idgham. Idgham bila gunnah. Adallu. Dia tekan pada lam. Adallu. Jadi tak apa pun boleh buka surah An-Najmi dan tengok di situ bacaan untuk Abu Am. Jadi kalau kita baca komplit ayat ini 49, وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُولَا لُولَا ya? وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُولَا. Itu cara bacanya. Dah tak ada nun lagi. Tak ada nun yang baris bawah lagi. Kenapa tak ada? Kerana dah berlaku idgham. Yang ada tu jadi apa? Yang ada itu adalah dibaca dengan izhar, ya. Dibaca dengan izhar. Okey. Boleh faham ya yang ini cara bacanya. Dalam Qurannya memang ada tanda macam ni. Nanti ada sabdu tu. Baik, selesai. Selesailah tajuk naqal itu saja. Tak banyak ya naqal dalam Abu Amr. Bukan seperti riwayat Warash. Sekarang ini kita tengok pula untuk yang seterusnya. Okey, yang seterusnya bab al-waqf ala marsumil khat. Bab al-waqf ala marsumil khat. Tajuk ini pernah dibincangkan dalam usul atau metodologi qiraat Ibnu Katsir. Jadi ada persamaannya dengan Abu Amr. Apabila hak ta'nis bagi mufradah ditulis seperti berikut. Ya, ditulis dengan huruf ta. Hak ta'nis biasa ditulis dengan ta marbutah. Ta marbutah, ta yang bersimpul tu. Tapi kalaulah dalam Quran ditulis dengan ta maftuhah, bukan marbutah, maka Imam Abu Amr membacanya dengan ha ketika waqaf. Jadi kita tukarkan ta tu jadi ha kalau nak waqaf, walaupun dia tulis dengan ta maftuhah, terbuka. Ya, dalam resam Osmaninya macam tu. Tengok dalam Quran mana-mana pun, asalkan dia resam Osmani, memang dia tulis dengan ta maftuhah pada tempat-tempat ini ataupun kalimah-kalimah yang disebutkan nanti. Okey, contohnya kalimah rahmata. Kalimah ini ada 7 tempat. Iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 218, surah Al-A'raf 56, surah Hud ayat 73, Maryam ayat 2, Ar-Rum 50, Az-Zukhruf 32. Tuan-tuan sebenarnya tempat-tempat ini atau kalimah-kalimah yang disenaraikan nanti adalah
terdapat dalam buku-buku tajwid sebenarnya yang hafz punya. Kalau kita tengok tengah-tengah buku tajwid lah, buku yang besar-besar sikit. Dalam buku Melayu pun tulisan Melayu pun ada, dalam Arab pun lagi banyak lah. Ya. Jadi boleh rujuk di sana tempat-tempat yang ditulis dengan tak maftuhah bagi kalimah rahmata. Jadi kalau kita wakaf, kita akan berhenti dengan ha, rahmah. Berbeza dengan hafz, kita akan berhenti dengan ta, rahmat. Ya, rahmat. Okey. Kemudian ni'mata. Sama juga ya, ni'mata, ni'mah. Kalau berhenti. Ada 11 tempat. Ya, dalam surah Al-Baqarah 231, Ali Imran 103, Al-Ma'idah ayat 11, Ibrahim ayat 28 dan 34, An-Nahl ayat 72, 84, 24, Luqman ayat 31, Fatir ayat 3, At-Tur ayat 29. Ya. Okey. Kemudian terusnya sunnatu. Ada 5 tempat dalam Al-Quran. Al-Anfal ayat 38, Ghafir ayat 85, Fatir ada 3 tempat ya dalam ayat 43. Okey. Itu yang ketiga. Jadi berhentinya sunnah. Yang keempat, imra'atu. Sebenarnya yang ni pernah Ustaz bentang yang Ibnu Katsir itu sama aja ya. Setakat ni sama lagi. Imra'atu. Kemudian qurratu. Kalau imra'atu tadi kita berhenti imra'ah. Kalau qurratu kita berhenti qurrah. Fitarata kita berhenti fitarah. Syajarata kita berhenti syajarah. La'nata kita berhenti la'nah. Ini semuanya yang Abu Amr. Beza dengan Hafs ya, kena ingat tu. Yang Hafs kekal dengan ta. Abu Amr ditukarkan jadi huruf ha. Okey. Yang ke-9, wajannatu. Diberhenti wajannah. Ibnata. Ibnah. Wa ma'siyati. Berhenti wa ma'siyah. Kalimatu. Waqaf kalimah. Baqiyatu. Waqaf baqiyah. Okey. Yang ke-13. 13 ya, dah kita sebut. Kemudian yang ke-8, la'nata. Ya, okey. Wajannatu ibnata wa ma'siyati kalimatu. Macam sama tadi kejap ni ada berulang tadi dalam nota Ustaz. Yang mana ini dah sebut dah tadi. Ya, sampai ni baqiyah. Sampai 13 ya. Sampai 13 tempat yang mana kalimah-kalimah ini semuanya ditulis dengan ta maftuhah, diwakafkan dengan huruf okey. Baik. Selesai. Kemudian kita tengok pula bukan berkaitan dengan hak tanis. Ada kalimah seperti kalimah ka'ayyin yang terletak pada surah Ali Imran 146, boleh rujuk muka surat 68. Surah Yusuf 105, boleh rujuk muka surat 248. Surah Al-Hajj ayat 48, muka surat 338. Okay, surah Al-Ankabut ayat 60, muka surat 403. Surah Muhammad ayat 13, muka surat 508. Dan surah At-Talaq ayat 8, muka surat 559. Dalam kalimah ini
saudara perempuan semua, dia tulisnya ka'ayyin. Ka'ayyin. Ada yang ada waw depannya, wa ka'ayyin. Kalau kita nak wakaf, Abu Amr dia wakaf dengan huruf ya saja. Ka'ay. Wakaf macam tu. Ka'ay. Tak bunyi yin lagi. Sampai ya saja. Ka'ay. Beza dengan Hafs, kita kena bunyi yin. Ya? Pasal ada nun hujungnya. Itu ada perbezaan cara nak wakaf. Kalau kita wakaf ni pun tengok wakaf ni taklah sesuai untuk kita berhenti secara ikhtiari. Kalau wakaf ittirari, terpaksa berhenti, emergency lah, habis nafas misalnya, okey. Dan kita tahu cara nak wakafnya macam mana. Tu kena ambil tahu. Ya, ka'ay. Okey. Baik. Manakala kalimah ayyuha yang terletak pada surah Az-Zukhruf, muka surat 493. Boleh rujuk di muka surat 493. Wa qalu ya ayyuhas sahir. Dan surah Ar-Rahman ayat 31 muka surat 532. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Surah An-Nur muka surat 353 ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi kalau kita wakaf, kita mati kita baca dengan apa? Dengan letak alif. Hafs matikan ha, ayyuh. Tapi bagi Abu Amr dia isbatkan alif. Ayyuha, padahal tak ada alif. Cuma wakaf ada alif. Ayyuha. Gitu. Wa qalu ya ayyuha. Fahamlah tu. Kalau wakaf macam tu, Abu Amr. Wa qalu ya ayyuh. Itu bacaan kita Hafs. Ya. Jadi kena ingat beza ataupun cara nak wakaf bagi mana-mana qiraat. Okey. Seterusnya ialah kalimah wa ka'anna dan wa ka'annahu. Yang mana kalimah ini terletak dalam surah Al-Qasas ayat 82, muka surat 395. Okey, kalimah ini diwakafkan dengan huruf kaf. Dimatikan kaf. Waik. Wakaf macam tu. Sama ada wai ka'anna, wai ka'annahu, diwakaf wai. Dan wakaf wai tak boleh ambil anna, tak boleh ambil annahu, nak ambil patah balik. Ya. Wai ka'anna. Itu kalau Hafs kita lah. Ya. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك. Kalau emergency, wakaf macam tu. Okay. يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك. Sama juga, wakaf dengan kaf. Ya, ويك أنه لا يفلح الكافرون. Okey, itu contoh, contoh bacaan. Okey. Habis tajuk wakaf pada kalimah-kalimah yang diresamkan dalam Quran itu bagaimana, maka berkaitan dengan tempat-tempat yang disentuhkan tadi. Jadi mudah-mudahan boleh faham dan boleh tahu cara nak wakaf lah, bagi qiraat Abu Amr. Okey.
Tajuk malam ni senang-senang dan tak banyak. Mungkin kita akan habis awal. Kita boleh balik awal. Okey, bab ya idhafah. Bab ya idhafah. Ni dah ada pada penghujung lah. Kita ada dua lagi lah. Ya idhafah, ya zawaid. Ya idhafah ni kita tengok mana perbezaan ataupun tempat-tempat yang berbeza bagi riwayat bagi qiraat Abu Am dengan riwayat Hafs. Okey. Dalam Quran bahagian ya dipecahkan kepada dua, iaitu pertama yang sabit atau tetap ada pada resam, dan kedua mahdzuf iaitu dibuang daripada resam. Dalam kita tengok Quran, dalam perbincangan tentang ya ini dalam Quran ini ya ada dua lah. Satu ya yang ditulis, satu ya yang tak ditulis. Okey. Dalam bab ini yang kita nak bincang ini, kita akan bincang pasal ya yang pertama, iaitu ya yang ditulis, yang kita nampak ada dalam Quran, diresamkan huruf ya tersebut. Dan yang tak ditulis tu kita bincang selepas ini. Pengenalan ya idhafah. Ya idhafah bagi istilah qurra ialah ya tambahan yang menunjukkan ke atas mutakallim. Ini mana-mana qiraat kita bincang definisi sama. Ya idhafah tu adalah merupakan ya tambahan. Maksud di situ dia bukan asal kalimah. Ya yang terletak pada kalimah-kalimah dalam Arab ini, ada yang merupakan dia tu asal kalimah, dan ada juga yang merupakan ya tambahan. Okey. Baik. Dianya menunjukkan ke atas mutakallim. Bila kita kata mutakallim, dia memberi makna aku, aku, saya. Idhafah, kaedah yang pertama bagi ya idhafah dibaca dengan berbagai bagi bacaan Abu Am, ya idhafah dibaca dengan berbaris atas. Itu kaedahnya. Apabila bertemu dengan hamzah qata'. Bila bertemu hamzah qata' ini sama ada baris atas, bawah atau hadapan. Jadi dibaca dengan ya baris atas. Contohnya. Okey. Qala inni a'lam. Dibaca qala inni ya a'lam. Fataqabbal minni innaka. Dibaca fataqabbal minni ya innaka. Wa inni u'iduha. Dibaca wa inni ya u'iduha. Semuanya ya dihidupkan dengan baris atas. Hidupkan dengan baris atas. Okey. Pengecualian. Dapat beberapa tempat yang tidak dibaca mengikut hukum di atas. Bahkan dimatikan ya tersebut walaupun ianya bertemu dengan hamzah qata'. Maknanya kalau ikut kaedah yang disebutkan awal tadi, ya dihidupkan baris atas kerana bertemu hamzah. Tapi bukan semua dibaca seperti itu. Ada tempat-tempat yang dikecualikan, yang tak boleh baca dengan baris atas. Tempatnya adalah sebagaimana berikut. Ada 13 tempat yang tak dibaca mengikut kaedah di atas. Bukan ni tak. Okey, kita tengok ni. Yang A. Ya idhafah bertemu hamzah qata' berbaris atas. Tempat pertama muka surat 23. Ini kebetulan yang sebelum ni, slide sebelum ni yang dah ada muka surat, jadi senang sikit. Dan ada beberapa tempat yang berbeza dengan qiraat lain, terpaksa buat baru. Jadi sikit sebanyak tak adalah menatkan sangat untuk siapkan ni. Alhamdulillah kena tambah-tambah sikit, edit-edit sikit. Jadi ini kalau tuan-tuan dan puan tengok muka surat 23,
Boleh terus ke Quran Abu Am, kalimah fadkuruni adkurkum. Kalau kita tengok kalimah ini, nampak ada ya idhafah tu. Ya, pada kalimah fadkuruni. Dan depannya ada hamzah. Ya, tapi ianya tak dibaca dengan baris atas. Ini tak ada formula. Tak ada formula yang mungkin ada tanya macam mana Ustaz nak ingat yang ni tak baca baris atas. Tak ada formula. Ustaz pun tak tahu nak buat formula macam mana. Kecuali kita lihat dalam buku senarai-senarai yang dikecualikan ataupun tengok dalam Quran Abu Am itu sendiri, dia tak letakkan baris atas, ya. Maka dibaca dengan matikan ya. Jadi bila baca dengan matikan ya, ia dihukum sebagai mat munfasil. Fadkuruni adkurkum. Bila dihukum sebagai mat munfasil, kita tak lupa dari segi kadar harakat, mat munfasil. Untuk durinya berapa harakat, untuk susinya berapa harakat. Okey. Baik, yang keduanya pula ialah muka surat 167. Muka surat 167. Rabbi arini anzur ilaik. Kalau ada tersalah muka surat tu bagi tahu Ustaz, ya. Takut tersilap lagi, ya. Dan tuan-tuan dan puan, kalau tengok dalam Quran Abu Am, Ustaz kata mati. Tuan-tuan dan puan tengok Quran tu berbaris. Bagi tahu juga. Takut ada tersilap dalam menyiapkan nota ini. Okey. Rabbi arini anzur ilaik. Itu dimatikan. Sama jugalah kalau matikan jadi mat munfasil. Itu poin kena ingat tu. Jadi dalam Qurannya, dalam Quran Abu Am, dia tak letakkan tanda panjang. Tanda panjang seperti yang di slide ni. Slide ini tuan-tuan puan nampak tanda panjang. Dalam Quran Abu Am, ya, setengahnya tak diletakkan tanda panjang. Kita kena tahu itu adalah mat munfasil. Ya. Ni yang jadi orang panggil agak ramai yang masih lagi tak dapat mengenal pasti mat munfasil mana, mat muttasil. Mungkin dapat tahu mat muttasil kan, ada tanda panjang tu, maksudnya nampak tanda panjang senang, kita dah tahu kena baca panjang. Tapi yang tak ada tanda panjang, dia adalah mat munfasil. Maka duri yang kita dah belajar kadar harakat mat munfasilnya boleh 2, boleh 4. Jadi kita akan undang 2 wajah di situ. Ya, susi hanya 2 harakat saja. Okey. Baik. Yang ketiga muka surat 195. Muka surat 195 surah At-Taubah ayat yang ke-49. Kalimah ini juga dikecualikan daripada baca dengan ya idhafah berbaris atas. Jadi matikan. Ya, wala taftinni ala. Okey. Yang keempat, muka surat 227. Boleh tengok di muka surat 227 surah Hud ayat yang ke-47. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun, ya. Matikan. Patutnya hiduplah watarhamni ya akun, ikut pada kaedah tadi. Tapi ini dikecualikan. Yang kelima, muka surat 227. Kalimah fatarani. Ada ya idhafah di situ. Bertemu dengan hamzah baris atas afala. Dia dibaca dengan mematikan ya. Fatarani afala. Okey. Yang keenam, muka surat 236. La yahzununi an. Ya, la yahzununi an. Dalam surah Yusuf ayat 13. Ini juga tempat dikecualikan. Okey, yang keenam. Tuan-tuan dan puan, salin muka surat saja pun tak apa. Tak payah salin ayatnya. Banyak, ya. Okey, muka surat 248. Kalau sempat terus bagi buka muka surat di Qurannya lagi baik. 248 untuk buat catatan terus. Maknanya di situ kita dah tahu, tempat yang kita tandakan awal ini adalah tempat yang tersenarai dalam kalimah yang dikecualikan. Okey. Maknanya di sana ada qiraat yang baca berbaris, ada yang baca mati.
Okey, baik. Terus yang ke-8, muka surat 308. 308 dalam surah Maryam. Ayat yang ke-43. Fattabi'ni ahdika. Fattabi'ni ahdika. Okey. Dan seperti tadilah, jadi makmun fasil, sama ada 2 harakat ataupun kita nak baca dengan 4 harakat. Ya, surah Maryam di situ. Ayat yang ke-43. Okey, terus yang ke-9. Muka surat 320. 320 ayat yang ke-125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. 320. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ada kiraat juga yang baca hasyartani ya a'ma. Abu Am matikan hasyartani. Jadi sini dah sama dengan Hafs. Tapi dimasukkanlah juga. Ya, dimasukkan juga untuk nak tunjukkan ini tempat yang dikecualikan bagi Abu Amr. Jadi kebetulannya dia sama dengan riwayat Hafs. Sama dengan Hafs. Terusnya ialah muka surat 378. Auzi'ni. Kalimah auzi'ni 378. Surah An-Naml ayat yang ke-19. Ya. Yang ke-11 muka surat 380. Dia berdua ni. Ini kita nak tanda aja ya. Tanda tempat yang dikecualikan daripada baca ya idhafah dengan baris di atas. Jadi dimatikan ya. Dia berdua ni ashkuru am akfur. Okey. Yang ke-12 muka surat 465. 465. Walaupun selepas ya ada hamzah qata', barisnya baris atas lagi. Dikecualikan daripada hidupkan ya idhafah. 465. Okey. Ta'murunni. Baik. Terusnya yang ke-13 Daruni aqtul. Muka surat 470. Surah Ghafir. Ayat yang ke-26. 470. Ayat yang ke-6. Baik, sorry. Ayat yang ke-26. Surah Ghafir. Sekejap muka surat 470. 470, betul lah, 26. Sini ada salah daripada nombor tu. Waqala Fir'aun. Waqala Fir'aunu daruni. Nombor ayat tu 26 ya. Okey. Yang seterusnya muka surat 474. Ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ada yang baca wa qala rabbukum ud'uni ya astajib lakum, tapi Abu Amr sama dengan Hafs ud'uni astajib lakum. Ya. Okey, itu surah Ghafir. Terusnya muka surat 474. 474 yang sama surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf, kan ayat yang ke-17. Ini dah salah muka surat. Okey, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Tuan-tuan cari surah Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Jumpa tak?
Ayat yang ke-17 duduk pada muka surat 504. 504. Iaitu kalimah At-Ta'idah Nini. Ya, At-Ta'idah Nini. Ustaz betulkan sekarang ni, takut nanti tersalah lagi. 504 ya. Okey. Sekejap ni ada salah. 504. Okey, terusnya yang kita masuk kepada bahagian B pula ialah bagi hamzah, bagi yang idhafah yang bertemu dengan hamzah qata' baris di bawah. Kalau tadi baris atas. Sekarang tengok yang baris bawah. Maknanya lepas yang idhafah tu ada huruf hamzah yang berbaris di bawah dikecualikan daripada baca ya dengan baris atas. Muka surat 56 surah Ali Imran. Kita boleh tengok ayat yang ke-52 ya. Muka surat 56. Okey. Ansari ilallah. Ansari ilallah. Okey. Begitu juga, jauh terus lompat ke muka surat 552. 552 pun Ansari juga. 552, kalimah Ansari sama dengan yang tadi. Ilallah juga tak dibaca dengan ya baris atas. Jadi matikan dia, berlaku makmun fasil. Ayat yang ke-14. Ya. Ayat yang ke-14. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Okey, jumpa 552. Yang ke-18. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Patah balik muka surat 152. 152. Ayat yang ke-14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ayat yang ke-14. Dimatikan. Ada yang semua qiraat matikan. Ya, seperti kalimah ini semua matikan ya, tapi dimasukkan juga dalam senarai ini walaupun dah sama dengan hafs supaya tak timbul kekeliruan nanti. Sini baca berbaris ke atau mati. Kerana kaedah umum dah sebut kalau selepas ya bertemu hamzah qata' maka dihidupkan baris atas. Ini dikecualikan. Okey. Yang ke-19 muka surat 264. 264. Okey. Ustaz sengaja cari juga tuan-tuan dan puan-puan supaya nak tahu tempo tuan-tuan dan puan-puan cari itu sama maknanya dah jumpa soalannya macam tu, so Ustaz pindah ke muka surat berikutlah di slide tu. Okey. Jadi itu Ustaz sengaja cari juga. Okey. Ia terletak pada ayat yang ke-36 ya, kalimah fa'anzirni. Fa'anzirni itu kalimah dikecualikan. Itu yang ke-19. Terusnya yang ke-20 muka surat 457. Ya, 457. Kita tengok muka surat 457. Okey. Cuma mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada Quran Abu Am, Ustaz tak pasti muka surat dia mungkin ada beza lah. Tengok atas ketebalan. Kalau dia 604 pages semua tu maknanya sama dengan Quran yang Hafs punya 604. Ada yang nipis sikit, dia kecilkan baris dia banyakkan dalam satu page tu, biasa 15 baris, tu mungkin dia lebih, mungkin berbeza sikitlah muka surat. Jadi yang Ustaz sebut muka surat itu refer kepada Quran yang Hafs. Tapi tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok dalam Quran Abu Am lah, ya. Okey, muka surat 457 ini ayat yang ke-79. Kemudian muka surat 239. Yad'unani 239.
Patah balik 2, 3, 9. Okey. Yad'unani. Baik. Ini pun sama. Ayat yang ke-33. 33. Okey. Yang ke-22 muka surat 247. Depannya sikit. Okey. Ikhwati. Ikhwati. Dimatikan ya. Ayat yang ke-100. Surah Yusuf. Muka surat 266. Hari ini belajar muka surat ke belajar ayat idhafah? Dua-dua. Kita belajar nombor muka surat. Harapnya dah faham, dah boleh cari nombor dalam Quran kita. Kalau kita belajar qiraat ni saya rasa tak pelik lah, saya dah boleh cari. Tengah-tengah yang baru belajar Quran mungkin dia ada masalah lagi, belum dapat mengenal pasti nombor-nombor ni, bertukar-tukar lagi ya. Bertukar-tukar. Dia bagi nombor 7, nombor 8 confuse. Yang mana 17, yang mana 18. Kalau nombor 1 tak ada masalah. Nombor 1 semua boleh kenal. Nombor 5 bertukar dengan kosong. Sekejap 5, sekejap kosong. Ya. Okey. Okey, ni ayat 71. Ya. Muka surat 266. Kemudian muka surat 301. 301. Okey. Ayat yang ke-69, iaitu satajiduni insya-Allah. Muka surat 388, satajiduni insya-Allah juga. 388, tengok depan. Jauh daripada surah Al-Qasas. 388. Okey. Terusnya 369. Patah balik 369. Bi'ibadi innakum. 369. Okey, muka ayat 52 surah Asy-Syu'ara. Muka surat 389 yusaddiquni surah Al-Qasas ayat 34. Muka surat 389. Okey. Muka surat 457. La'nati wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Ya, muka surat 457 surah Sad. Surah Sad di situ. Okey. Kemudian wa tad'unani ila an-nar. Muka surat 472. Okey, 472. Wa tad'unani. Ayat yang ke-41. Ya, di atas sekali. Okey. Surah Ghafir. Muka surat 472 juga, iaitu ayat 43. Dan di bawahnya tad'unani ilai la jarama annama tad'unani ilai. Muka surat 482. Rabbi innali 'indahu lal husna. Ya, 482 ayat yang ke-50. Ya. Okey, di tengah tu. Kemudian 504 depan lagi jauh. 504 Dzurriyyati inni tubtu. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 kalimah dzurriyyati. Okey. Terusnya muka surat 555. Banyak ya. Saling tu cepat je. Nak buat tu banyak lama juga. Akhartani ila ajalin. Ya, akhartani ila ajalin. Dimatikan juga ya tersebut. Ya, kita bincang sekarang ni dah
kita dah jauh tu takut terlupa pula. Bincang pasal apa ni? Pasal ya idhafah yang dimatikan, ya, yang dikecualikan daripada baca baris atas. Okey. Akhartani ila ajalin qarib. Muka surat 555. Kemudian 544. Patah balik ke belakang. 544. Okey, wa rusuli innallah. Kataballahu la'ulibanna ana wa rusuli innallah. Okey, habis. Selesai yang bertemu dengan hamzah kotak baris di bawah. Yang baris depan tak ada. Okey. Kita terus ke ya idhafah sebelum hamzah wasal pula. Sekarang ni ya idhafah yang terletak sebelum hamzah wasal. Tadi kita sebut pasal hamzah kotak yang melibatkan baris atas dengan baris di bawah. Sekarang untuk yang bertemu dengan hamzah wasal, bagi ya idhafah terletak sebelum hamzah wasal dibaca seperti riwayat Hafs. Senanglah seperti riwayat Hafs, kecuali pada tempat-tempat berikut. Ini berbezalah dengan riwayat Hafs. Okey. Baik. Dibaca dengan ya baris atas pada qala la yanalu ahdi zalimin. Qala la yanalu ahdi zalimin bagi Hafs. Abu Am baca ya baris atas. Qala la yanalu ahdi zalimin. Surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 4. Ini pada juzuk yang pertama lagi. Okey. Kemudian yang ke B pula, ya idhafah bertemu hamzah wasal tanpa lam ta'rif. Tadi ada lam. Faham? Tadi ada lam. Mana lam? Lepas hamzah wasal ada lam. Sekarang ni lepas hamzah wasal tak ada lam. Lam ta'rif tak ada. Ya idhafah dibaca dengan baris atas pada tempat berikut. Kena baca baris atas, tempatnya adalah seperti berikut. Muka surat 168. Qala ya Musa inni istafaituka. Jadi kalimah ini inni istafaituka, dibaca dengan baris atas. Hidupkanlah dia baris atas. Inni istafaituka. Depannya ada hamzah wasal, hamzah wasal huruf sad, bukan lam. Jadi hidupkannya baris atas. Inni istafaituka. Yang kedua muka surat 313. Haruna akhi. Kalau berhenti, matikanlah. Ya. Haruna akhi ushdud bihi azri. Muka surat ni muka surat 313. Kalau baca sambung, tuan-tuan dan puan hidupkan ya itu dengan baris di atas. Haruna akhi yashdud. Akhi yashdud. Okey. Wastana'tuka li nafsi idhab. Kalau sambung, li nafsi yadhhab. Okey, ini dalam surah Taha muka surat 314. Okey. Yang keempat muka surat 314 juga surah Taha. Wala taniya fi dhikri idhaba ila fir'aun. Kalau sambung, fi dhikriyat haba. Hidupkan. Ya, beza dengan Hafs. Hafs mati. Hafs matikan ya. Abu Am hidupkan ya. Okey. Muka surat 56, muka surat 362. Nombor 5. 362. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani yattakhadtu. Ya laitani ya. Saya ambil daripada Quran Hafs tu tak ada baris lah. Kalau Quran Abu Am tu ialah dah letak baris atas. Ya. Jadi yang ni walaupun tak ada formula, yang ni dikecualikan ataupun tak dikecualikan, tak payah bimbang sangat. Walaupun banyak kita senaraikan tadi banyak, mungkin kita macam akan kata macam mana nak ingat ni, banyak sangat. Dia
dah dituliskan dalam Quran, dah tandakan dalam Quran mengikut bacaannya. Kalau mati, matikan. Kalau dia baris, dia letak baris atas lah. Okey, ni surah Al-Furqan ayat 30 muka surat 362. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu. 362. Dibaca dengan baris atas. Qaumi yattakhadhu. Okey. Nombor 7. Muka surat 552 min ba'dismuhu Ahmad. 552 min ba'dismuhu Ahmad. Dihidupkannya dengan baris atas. Min ba'diyasmuhu Ahmad. Okey. Ba'diyasmuhu Ahmad. Kemudian yang ke si, ya idhafah bertemu selain hamzah wasal, selain hamzah qata'. Macam mana pula keadaannya bila bertemu dengan lain daripada dua hamzah tadi? Dibaca seperti riwayat Hafs. Banyaknya sama dengan riwayat Hafs kecuali pada tempat-tempat berikut. Dimatikan ya idhafah. Tempat ini dimatikan ya idhafah. Baitiyah. Kita baca baris atas. Baitiyah. Kalau Abu Am, dia baca matikan ya. Baiti. Muka surat 19. Antahira baiti lit-ta'ifin. Matikan ya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, muka surat 335. Kalimah baiti juga. Wa tahhir baiti lit-ta'ifin. Kalau masih ingat lagi pembentangan Ibnu Katsir sama juga ya. Wa tahhir baiti lit-ta'ifin. Okey. Yang ketiga, muka surat 571 waliman dakhala baiti mu'mina. Okey, matikan juga. Muka surat 571. Kalau Ustaz tak tengok, tak belik Quran tu jadi cepat sangat. Ustaz takut tuan-tuan puan-puan tak sempat nak catat. Okey, kemudian wajhi. Kalimah wajhi pula. Okey, tengok muka surat 52. Okey, kalimah wajhi dimatikan. Faqul aslamtu wajhi lillah. Okey. Kemudian wajhiya lilladhi, muka surat 137. 137. Okey. Inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa. Kalimah li pada muka surat 258. 258. Bila Ustaz jumpa, Ustaz anggap tuan-tuan dan puan-puan pun jumpa jugalah. Kalau Ustaz tak jumpa, maknanya tuan-tuan dan puan-puan pun juga tak jumpa. Jadi Ustaz dah jumpa 258. Ayat yang ke-22. Wa ma kana li alaikum. Matikan. Okey. Terusnya muka surat 313. 313. Wali fiha ma'aribu ukhra. Beza kita baca waliya fiha. Okey. 378. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-20. 378. Okey. Faqala ma li la. Faqala ma li la. Okey. Muka surat 454. Depan lagi 454. Okey. Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jah. Matikan ya. Muka surat 5, muka surat 5. Yang kelima muka surat 457.
Dah banyak main nombor tu, tersasul dah. 457 ma kana li min ilmin. Okey. Kemudian yang keenam, ni macam dah nak surah Allah dia. Lakum dinukum wali din, matikan ya. Ni surah Al-Kafirun belakang 603. Okey, kalimah ma'i. Kalimah ma'i. Okey. Ini tempat-tempatnya, banyak ya. Kalimah ma'i. Kalau tuan-tuan puan boleh print screen. Boleh tengoklah muka surat 164 ada, muka surat 200, surat 301, ayat yang ke 67 dan ayat 72, muka surat 302, muka surat 323, muka surat 370, muka surat 372, okey, muka surat 389. Ini dimatikan ya idhafahnya. Berbeza dengan riwayat Hafs. Okey. Untuk hukum ya idhafah. Selesai. Tempat-tempat yang disebutkan tadi tuan-tuan dan puan adalah bagi kaedah qiraat Abu Am yang dibaca dengan idhafah, kecuali tempat-tempat yang disebut-sebutkan tadi, disenaraikan, tempat yang dikecuali, dimatikan ataupun dikecuali, dihidupkan. Itu seperti mana yang dah dijelaskan tadi lah. Okey, alhamdulillah. Selesai untuk ya idhafah. Kita ada satu tajuk lagi yang terakhir untuk malam ni, insya-Allah. Ya az-zawaid. Ya az-zawaid. Okey. Maksud ataupun pengertian ya zawaid seperti mana kita dah belajar pada pembentangan metodologi yang sebelum ini, iaitu ya zawaid ini merupakan ya yang ditambah. Sama juga ya idhafah, ya tambahan. Ini pun ya tambahan, ya yang ditambah. Ya yang ditambah di hujung kalimah dalam pembacaan ke atas resam mushaf Utsmaniyah. Cuma ya zawaid ini ada ya, dia dah ya asal dia. Dia ditambah dalam resam. Ada yang memang merupakan bukan asal tapi dia adalah ya tambahan dan dia ditambah pula pada resam. Pun ada juga gitu ya. Okey. Jumlah ya zaidah yang berlaku khilaf antara isbat dan hazaf di kalangan qurra ialah 62 ya. Ada 62 ya. Okey. A mengisbatkan ya ketika wasal dan hazafkan ya ketika kita waqaf. Jadi untuk Abu Amr ini kita baca wasal pada resam tak ada ya, tapi bila baca tu kita letakkan ya. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kalimah ad-da' dengan da'an, kalau kita sambung ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Jadi ada huruf ya. Beza dengan Hafs tak ada ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani fal, tak ada ya. Tak panjanglah huruf ain, tak panjanglah huruf nun. Tapi kalau kita waqaf, maka dia samalah dengan Hafs. Ujibu da'watad da' idza da'an, sama. Sambung je baru ada huruf ya. Habis itu kita kata tu nampak macam huruf ya tu. Ini bukan resam. Dia adalah tanda panjang kepada huruf nun, pada huruf ain, menunjukkan dibaca dengan panjang. Tapi keadaan mana? Keadaan wasal ke waqaf. Keadaan wasal. Jawapannya keadaan wasal. Okey. Yang keturunnya yang ketiga surah Ali Imran ayat 197, muka surat 31. Muka surat 31.
Okey. Wattaquni ya ulil albab. Ada ya. Wattaquni ya. Kalau berhenti wattaqun, tak adalah ya. Okey. Terusnya, ittaba'an. Surah Ali Imran ayat yang ke-20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani wa qul. Kalau kita baca sambung, ada ni ya. Hidupkannya. 2 harakat lah. Dia jadi mad asli. Kalau jadi mad munfasil, kerana bertemu hamzah tu dibaca dengan ikut kaedah kadar harakat mad munfasil. Macam ni. Ya, macam surah Ali Imran ayat 195. Ayat 175 muka surat 73. Tengok muka surat 73. Muka surat 73 ayat 175. Dalam Quran okey. Ada kalimah apa? Kalimah wa khafun. Kalimah wa khafun itu ayat 175. Okey. Ini Ustaz kena betulkan terus. Takut tak ingat. Sebab Ustaz nak terus betulkan. Nanti lepas mengajar nanti takut terlupa pula. Okey. 197 ini betul. 175. Okey, wa khafuni in kuntum. Macam Ustaz sebut tadi lah. Kalau bertemu hamzah jadi mad munfasil. Bila jadi mad munfasil, kalau kita talaki Abu Amr, kita akan kena buat 2 track lah. Satu dengan 2 harakat untuk duri dan susi. Satu lagi 4 harakat khusus untuk track duri. Ya. Okey. Tapi di sini akan jadi, kalau kita talaki Abu Am, sini dia jadi apa? Dia akan jadi 1, 2, 3. 3 track. Contoh, kita baca yang pertama, duri. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dia sebut mu'minin. Itu hanya duri je lah. Hanya duri dengan track 2 harakat dan tahqiq hamzah. Kemudian kita akan baca dengan susi. In kuntum mu'minin. Kita dah belajar sebelum ni tentang ibdal hamzah mufrad. Ya, ibdal hamzah mufrad bagi susi. Kemudian track yang ketiga, fala takhafuhum wa khafuni dengan 4 harakat. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Okey. Kemudian surah Al-Maidah ayat 44 muka surat 115. Baik. Takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru. Kalau berhenti fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan lupa yang disebut awal tadi. Berhenti tak ada ya. Wasal ada ya. Okey, yang ketujuh surah Al-An'am ayat 80 muka surat 137. Okay, surat 137. Okey, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Tak ada ya sebab waqaf. Wa qad hadani wala ada ya bila wasal. Okey, nombor 8. Thumma kiduni fala. Ada huruf ya. Sebab kita sambung. Ini muka surat 195. Muka surat 175. 175. Ada sedikit beza dari segi nombor ayat tu. Muka surat. Okay, kita tengok muka surat 175. Dalam Qurannya Hafs, pada kalimah kidun itu ayat yang ke-195. Tapi dalam Qurannya Abu Am
Dicatat 194. Okey, itu beza dari segi fawasil lah. Okey, nombor 9 surah Hud ayat 46 muka surat 227. 227. Fala tas'alni ma laysa laka bihi. Yang ke-10 surah Hud ayat 46 muka surat 227 juga. Muka surat 227 ayat 46 tadi. Fala tas'alni ke sama yang tadi. Sama ni. Sama. Yang ke seterusnya, yang ke-10 lah tadi dah sama, berulang. Yang ke-10 sebenarnya surah Hud 105 muka surat 233. Okey, 233. Okey. Yauma ya'ti, ada huruf ya lah. Ni pasal Ustaz ni tak ada ya sini sebab Ustaz ambil daripada Hafs punya Quran, jadi tak ada ya. Kalau baca Abu Am letakkan ya. Yauma ya'ti la takallamu hatta tu'tuni mawthiqa. Surah Yusuf ayat 66 muka surat 243. 243. Hatta tu'tuni mawthiqa. Okey. Surah Ibrahim ayat 22 muka surat 258. Okey. In kafartu bima asyraktumuni min qabl. Okey. Yang seterusnya muka surat 60 ayat yang ke-40. Wa taqabbal du'ai Rabbana. Kalau sambunglah. Kalau berhenti, wa taqabbal du'a, matikan huruf hamzah. Du'a. Sambung. Wa taqabbal du'ai Rabbana. Bezalah dengan Hafs, kita tak ada ya. Sambung ke, berhenti ke, tak ada ya. Okey, yang terusnya surah Al-Isra ayat 62 muka surat 288. 288. In akhartani. In akhartani. La in akhartani ila. Kalau sambung ada ya, maka berlakulah mad munfasil, jadi jangan lupa kadar harakat duri dengan susi. Surah Al-Isra muka surat 288 ayat 97. Wa may yahdillahu fahwal muhtadi wa man. Muhtadi wa man. Kalau berhenti fahwal muhtad, tak ada huruf ya. Surah Al-Kahfi ayat 17 muka surat 295. May yahdillahu fahwal muhtad. Ini sama. Muhtad dibaca dengan apa tu? Ziyadah, apa ya, zaidah, tambahkan huruf ya ketika wasal. Terusnya yang ke-18. Kalimah yahdiyani rabbi. Ustaz, Muka surat. Ya. tadi yang surah Al-Isra tu muka surat 292 dah. Muka surat 292. 2. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Betul Betul Ustaz ke? 295 betul Yang Isra tu muka surat 292. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra. 292. 292. 288 ni. Kejap kita tengok. Betul 292. Sekejap Ustaz betulkan dulu. Terima kasih Kak Ati. 292. Okey, yang ini ayat 97 muka surat 292. Okey. Okey, 292 yang atas tu.
Okey, terus 296 surah Al-Kahfi 296. Okey. Surah Al-Kahfi 298, muka surat 298 ayat yang ke-39. Kalimah taroni, in taroni ana. In taroni ana. Kalau sambunglah. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khaira. Kalau sambung 298 juga muka ayat yang ke-40. Muka surat yang sama. Muka surat terusnya 301 ayat yang ke-64. Kalimah nabghi, ya, ada huruf ya kalau sambung juga, nabghi fartadda. 22 muka surat 301 tu'allimani mimma, ya, muka surat 301. Dan terusnya surah Taha muka surat 318. Okey. Alla tattabi'ani afa'asaita. Ya, alla tattabi'ani afa'asaita. Kemudian wal badi waman. Muka surat 335 surah Al-Hajj ayat yang ke-25. 335. Kalau sebab kita nak ambil dua bacaan beberapa ayat daripada qiraat Abu Amr, insya-Allah ada sikit lagi ya untuk kita habiskan ini. Terusnya muka surat 380. 380. Okey. Ayat yang ke-36, qala atumidunani bima. Qala atumidunani bima. Muka surat 429 surah Saba. 429. Wajifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Okey. Muka surat 471 pula surah Ghafir ayat 38. 471. Okey. Ittabi'uni ahdikum. 471. 487 depannya. Okey. Surah Syura ayat yang ke-32. Wa min ayatihil jawari fil bahr. Okey. Terus muka surat 520 surah Qaf 520 depan. Penghujung dah surah Qaf ini. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Surah Az-Zukhruf 494, patah balik 494. Balik dekat je 494. Ayat yang ke-61. Fala tamtarunna biha wattabi'uni hada siratum mustaqim. Terusnya surah Az-Zukhruf 494 ayat 68. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum. Okey. Terusnya 32. 528. Dan habis dah 528. Yauma yad'ud da'. Surah Al-Qamar ayat yang ke-6. 528. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Surah Al-Qamar muka surat 529. Ayat yang ke-8. Jadi 528 juga, 528 juga. Muhti'ina ila da'. Muhti'ina ila da'. Surah muka surat 529. Okey.
Okey. Okey. So 529 ayat yang ke-8 mutu'ina ila da'. Okey, baik. Terusnya surah Al-Fajr 593. Surah Al-Fajr. Dina lah surah Allah ni. Wal laili idza yasri hal. Pada kalimah yasri ya. Wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Okey. Kemudian saudara puan yang kedua wasal. Ketika kita wasal dua wajah boleh dibaca, iaitu kita boleh isbatkan ya ataupun kita hazafkan ya kalau wasal lah. Dan kita kalau waqaf satu wajah saja iaitu hazaf. Fa yaqulu rabbi akraman, kalau waqaf satu wajah saja tak ada ya, akraman. Kalau sambung akramani wa amma, boleh baca dengan ada ya, akramani wa amma, dan boleh baca akramani wa amma, tak ada ya. Sama juga dengan ayat yang ke-16 sambung 17. Ahanani kalla, boleh. Ahanani kalla. Kalau berhenti, ahanan. Sama dengan Hafs. Kalau berhenti. Okey, itu surah Al-Fajr. Okey, baik, yang last sekali yang ketika wasal, isbat ya, waqaf, harus hazaf dan isbat. Kalau kita waqaf, boleh kita baca dengan dua wajah, iaitu kita boleh hazaf fama atan, tak ada ya, atan. Boleh juga kita isbat atani. Ini dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml kita tengok berada pada muka surat. Okey. Ayat yang ke-36 ya, ayat yang ke-36. Cuba surah An-Naml. Ya, 377. Tengok. Ini ada perbincangan juga kalau kita belajar tajwid yang riwayat Hafs. Ada perbincangan juga ketika waqafnya, ketika wasalnya. Okey. Jadi kalau kita baca dengan sambung, itu bacaannya samalah dengan Hafs ya. Atani Allah, sama dengan Hafs itu juga atani Allah. Tapi kalau kita waqaf atan dan atani, boleh. Jadi sama cara waqaf, cara wasal antara Abu Amr dengan Hafs. Dengan Hafs. Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Ya. Pusat berapa tadi? Muka surat 380. Boleh tengok muka surat 380. Ini dalam tajwid Hafs ada dibincangkan. Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, perkongsian pada malam ini lebih kepada kita mengenal pasti tempat-tempat yang berlaku perbezaan bacaan berkaitan dengan ya idhafah dengan ya zawaid, untuk kita buat catatan ataupun buat penandaan awal sebelum kita sama-sama bertalaki ataupun menghadap guru untuk bacaan qiraat Abu Amr, riwayat Ad-Duri dan juga riwayat As-Susi. Maka dengan berakhirnya pembentangan Ustaz tentang ya zawaid pada malam ini dengan ya idhafah, berakhirlah pembincangan berkenaan dengan metodologi qiraat Abu Amr. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk metodologi yang akan datanglah, untuk qiraat yang seterusnya kalau ikut turutannya ialah qiraat Ibnu Amir. Qiraat Ibnu Amir, atau macam mana Ustaz tunggu respon jugalah daripada
Datinnya macam mana. Ya, okey. Qiraat Ibnu Amir ya. Walaupun mungkin dah ada pembentangan sebelum ni sebagai orang panggil kongsian untuk tambah-tambah apa yang kurang ataupun boleh ambil apa-apa yang manfaat yang Ustaz sampaikan nanti insya-Allah. Cuma oleh kerana hari ini adalah selesai dan kita ada lagi orang panggil untuk tahun ini 2 minggu. 2 minggu lagi baru kita akan minggu je lagi. 20 dan 27. Jadi Ustaz dah bagi tahu juga pada Datin untuk 2 minggu ini Ustaz Nak siapkan slide. nak siapkan slide. Kita akan bertemu pada tahun hadapan ya, insya-Allah. Awal tahun depan ya. Lama tu tunggu Ustaz 1 tahun tu. Tapi 1 tahun itulah. Saya setuju Kak Ros type apa tu. Ada cuti. Ya. Cuti tapi yang kena buat slide ni macam tak cuti aja. Jadi doakan semoga dipermudahkan. Apa pun Ibnu Amin tak adalah susah sangat. Ada persamaannya dengan qiraat Hamzah bagi riwayat Hisyamnya. Perbezaan-perbezaan yang tempat-tempat lain tu adalah ya idhafah ke, ya zawaid ke. InsyaAllah kita cuba belajar pula qiraat yang seterusnya ya. Nafi' dah selesai, Ibnu Katsir dah selesai, Abu Am dah selesai, Hamzah pun dah selesai, tinggal beberapa qiraat saja lagi lah. Asim pun dah selesai. Ibnu Katsir. Okey, Asim pun dah selesai. Asim pun dah selesai. Allah, dah nak habis dah. Tak lama lagi tak. nak habis. Ada lagi. Okey, baik, jadi setakat itu dulu. Mohon maaf ada silap dan salah. Kita akan bertemu lagi pada tahun hadapan pada 3 hari bulan ya, 3 hari bulan insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami Allah apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami Allah apa yang kami belum tahu lagi daripada Quran. Berilah kami Allah kekuatan agar kami dapat membaca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pemudahkanlah segala urusan kami Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon kepadamu ya Allah, pimpinlah kami ya Allah pada hari-hari ini dan hari-hari yang seterusnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, amal ibadat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimakanlah doa hamba-Mu ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam.